Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat malam. 主所爱的弟兄姐妹，晚上平安。 Mari kita akan bersama-sama memulai mendengar firman Tuhan. 我们要开始听主的话了。 Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. 我们先做个祷告。 Bapa yang di surga, kami mau bersyukur ya Tuhan. 天上的父啊，我们感谢你， Kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. 我们要听你自己的话， Pimpin dan berkati kami untuk boleh mengerti dan menjalankan firman itu dalam kehidupan kami. 带领祝福我们能够听懂你的话，并且 Berbicara 在 ya 生活 Tuhan 中 karena 显出你的 kami 到来。 siap mendengarnya. 天父对我们说话吧，我们已经做好准备听你的话了。 Amin. 阿门。 Firman Tuhan akan kita pelajari dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 今天我们要学习的主的话，取自彼得前书第5章第7节的经文。 Firman Tuhan berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 主的话这么说：你们要将一切的忧虑先卸给主，因为他顾念你们。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu tidak ada yang senang ketika kita hidup di dalam kekhawatiran. 亲爱的弟兄姐妹，如果我们活在忧虑中，我们心中一定不会感到快乐。 Sebab kekhawatiran itu membuat hidup kita tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. 因为忧虑常常会使我们不能过我们应该过的正常的生活。 Kekhawatiran diumpamakan seperti tamu yang tidak pernah kita undang, 忧虑就好像是不请自来的客人， tetapi selalu datang menghampiri kita. 但是他总是来到我们的心中。 Kita berusaha untuk menolak kekhawatiran, 我们想办法想拒绝忧虑在我们心中， tetapi kekhawatiran itu selalu datang menghampiri kita. 但是那个忧虑常常就在我们心中出现。 Kekhawatiran juga diumpamakan seperti sebuah persimpangan jalan. 忧虑也被形容成好像是一个十字路口。 Dalam keseharian hidup kita, bahkan kita sering berada dan menjumpai persimpangan jalan. 我们在日常生活中常会走到或者遇到十字路口。 Tentu tidak masalah ketika kita ada di persimpangan jalan. 我们站在十字路口，当然这根本不成 Karena 问题， kita tahu tempat yang akan kita 因 tuju. 为我们知道我们应该往哪一个方向走。 Namun saat kita khawatir, 但是当我们忧虑的时候， sesungguhnya kita bukan hanya berada di persimpangan. 我们不单单是站在十字路口， Kita juga berada dalam sebuah kesulitan besar. 我们也面对一个很大的难题， Karena pikiran kita 因 terbagi-bagi, 为我们的思想不能集中， terpeta-petakan, 我们被分割， sehingga kita juga mengisolasi diri 我们也被隔离了， dan tidak tahu kemana arah yang kita 我们 tuju. 不知道应该往哪一个方向走才好。 Tuhan Yesus tahu manusia seringkali diperhadapkan dengan kekhawatiran. 耶稣知道世人常常会心中感到忧虑， Keberadaan diri kita sebagai orang berdosa 我们身为罪人， bukan hanya memisahkan kita dengan Allah, 我们罪的身份不但跟上帝隔绝了， tetapi dosa juga membuat kita tidak mampu mengatasi kekhawatiran hidup. 罪恶也使我们不能够克服生活中所遇到的忧虑的感觉。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita dan memberi jalan keluar bagaimana mengatasi 因 kekhawatiran 此呢， hidup. 主耶稣呢告诉我们应该怎么样才能够摆脱忧虑的感觉。 Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当我们信了主耶稣， menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, 我们把它当成是我们生命中的救主， maka kita bukan hanya dapat mengatasi kekhawatiran itu, 因此我们不但能够克服忧虑的感觉， bahkan dapat dilepaskan daripada 并 kekhawatiran. 且我们可以排除忧虑的感觉。 Rasul Petrus menyadari akan bahayanya hidup dalam kekhawatiran. 使徒彼得他清醒地意识到活在忧虑中的危害性， Oleh sebab itu, kepada para pembaca suratnya, ia memberi nasihat penting bagaimana mengelola dan mengatasi 因此他 kekhawatiran. 对阅读他书信的人提供一个办法，怎么样管理和克服忧虑的感觉。 Tentu apa yang Rasul Petrus tuliskan dan sampaikan kepada kita tentang kekhawatiran ini, 使徒彼得关于克服和解决忧虑的这种劝勉， bukan hanya sekedar nasihat,
不单单是一种劝勉而已， tetapi merupakan sebuah kesaksian akan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan 这也是 Yesus. 他与主耶稣同行的一个见证。 Kata khawatir yang dipakai pada surat Petrus ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata merimna. 这个在彼得前书所使用的诱律，在原文中是 merina。 Yang secara harafiah berarti melenceng atau bergeser. 这句话的字面上的意思，偏离或转向另一个方向。 Peristiwanya belum terjadi, 其实事情并还没发生， tetapi kita sudah bergeser kepada yang lain. 但是我们把我们的目光已经转移到别的事物了。 Secara tidak langsung ketika kita khawatir, 当我们忧虑的时候，间接的 kita sedang bergeser dari pandangan kepada Tuhan lalu bergeser kepada yang lain. 我们就把目光从主耶稣身上呢转移到别的事物身上了。 Inilah juga yang dimaksud dan dialami oleh Rasul Petrus. 这就是使徒彼得亲身经历到的事情。 Satu hari ia diminta oleh Tuhan Yesus dan bersama murid-murid yang lain menyeberang terlebih dahulu ke daerah Genesaret. 有一次，他和其他的门徒被耶稣吩咐先渡海到格尼撒勒去。 Di tengah-tengah perjalanan terjadi gelombang besar menimpa perahu mereka. 船在半路上遇到大风浪， Di tengah-tengah persoalan begitu besar, Tuhan Yesus datang menghampiri 就在 mereka. 这个很大的事的时候呢，主耶稣呢来了。 Injil Matius menuliskan sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan, 马太福音记录了一个非常感人的事件， di mana untuk membuktikan yang hadir itu benar-benar Tuhan Yesus dan bukan hantu, 为了证明来到他们面前的是主耶稣，而不是鬼怪， Rasul Petrus meminta agar dia dapat berjalan melihat atau menghampiri Tuhan Yesus. 使徒彼得要求主耶稣允许他走在水面上，走到主耶稣的面前。 Dan ajaibnya Tuhan mengizinkan Petrus datang menemui Tuhan Yesus dan berjalan di atas air. 奇妙的是，主耶稣允许彼得走在水面上，走到他面前去。 Tetapi apa yang terjadi? 但是后来怎么样了呢？ Ketika Petrus mengalihkan pandangannya, bergeser daripada Tuhan. 当彼得分心了，他的目光不定睛在主耶稣身上的时候， Ia menjadi takut dan mulai tenggelam. 他害怕了，结果沉下去了。 Ketika kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini, 当我们阅读彼得前书第5章第7节的经文的时候， apa yang terjadi kepada orang-orang yang menerima surat yang pertama kali ini? 那些阅读彼得前书的读者， Barangkali peristiwa yang mereka alami tidak sama dengan kita pada saat ini. 也许他们所遇到的事跟我们今天所遇到的不一样， Tetapi sikap dan juga perasaan kita sama dengan mereka, 但是我们的心态和我们的感觉其实跟他们是一样的， yaitu kita sedang berada dalam kekhawatiran. 就是我们处在忧虑当中。 Apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan dan bagaimana kita mengelola kekhawatiran 今 yang kita alami saat ini? 今天主的话语教导我们应该怎么样面对、处理我们今天所遇到的、感觉到的忧虑。 Pertama, 首先， kita menyerahkannya kepada Tuhan. 我们把我们的忧虑卸给主。 Dalam suratnya, Rasul Petrus meminta kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 彼得在他所写的书信中，要求我们将一切的忧虑卸给上帝。 Saat kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, firman Tuhan menasihati kita supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran. 当我们遇到问题的时候，遇到困难的时候，主的话教导我们要把一切的忧虑完全卸给他。 Kita diminta untuk menyerahkan segala kekhawatiran, 他要求我们把一切的忧虑都卸给他， bukan sebagian 不是 kekhawatiran. 不是一小部分而已。 Tentu nasihat ini dilandasi adanya pemahaman akan persoalan hidup kita. 当然，这个教导基于我们已经明白我们所遇到的问题到底是什么。 Bahwa kekhawatiran yang kita hadapi itu beraneka ragam. 我们所遇到的忧虑，我们感觉到忧虑是各种各样的。 Kita khawatir akan hidup kita. 我们忧虑我们的生活， Kita khawatir akan kesehatan 我 kita. 们对我们的健康感到忧虑， Kita khawatir akan masa depan 我们对 kita. 我们的前途感到忧虑， Kita khawatir akan kehidupan keluarga kita. 我们对我们的家人感到忧虑， Kita khawatir akan pemenuhan kebutuhan hidup 我 kita. 们也对我们生活所需感到忧虑。 Bahkan sejujurnya kita memiliki banyak daftar tentang kekhawatiran yang kita miliki. 所以呢，坦白的说，我们可以把我们的忧虑列成一张表。
Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan. 但是我们应该感谢我们的主， Kita bukan hanya berhenti pada kekhawatiran itu, 我们不是单单停留在只是想到忧虑而已， namun kepada satu tindakan penting, yaitu menyerahkannya kepada Tuhan. 我们应该采取下一个步骤，就是把忧虑卸给主。 Terjemahan lain menyebutkan dengan melemparkan kekhawatiran itu kepada 别的 Tuhan. 翻译把这个卸给翻译成丢给或者交给。 Saudara sekalian, kata menyerahkan atau melemparkan kekhawatiran ini memiliki pengertian yang sangat luar biasa baik. 这个把忧虑卸给主或者交给主，具有一个非常重大的意义。 Artinya ketika kita khawatir, lalu berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran itu kita kepada Tuhan. 就是当我们感到忧虑，我们通过祷告把我们的一切忧虑卸给或者交给主的时候， Berarti itu adalah tindakan selama-lamanya. 这表示是一种永恒性的行动。 Jadi ketika kita berdoa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, 当我们通过祷告把我们的忧虑卸给主的时候， itu berarti tindakan selama-lamanya kita tidak perlu khawatir 所 lagi. 以这是一种永恒性的行动，我们不需要再感到忧虑了。 Pertanyaannya adalah, 但是问题呢？ mengapa ketika kita sudah berdoa dan menyerahkan kekhawatiran kita, malah kita terus makin hari makin khawatir? 为什么我们已经祷告了，把忧虑卸给主了，但是我们却一天比一天越感到忧虑呢？ Jawabannya adalah karena kita masih menyimpan kekhawatiran itu. 答案是因为我们还把这个忧虑存在我们心里， Kita masih menggenggam erat kekhawatiran itu dalam diri kita. 我们还紧紧地抓住生活中的忧虑。 Maka cara yang terbaik adalah menyerahkannya kepada Tuhan. 所以最好的方法就是全然把它交给主。 Satu hari Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, 有一次，彼得问主耶稣说 Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apa yang akan kami peroleh?：“ 彼得问耶稣说，看哪，我们已经撇下所有的，跟从你，将来我们要得什么呢？” Tentu ini adalah pertanyaan yang manusiawi. 这是一个合乎人之常理的。 Karena Rasul Petrus pada waktu itu ingin meminta kejelasan akan nasibnya. 因为那个时候，彼得想知道他将来的命运如何。 Dia sudah mengikut Tuhan, meninggalkan segala sesuatu dan sekarang bersedia mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. 他已经撇下一切，跟从，并且愿意服侍主了。 Dia berharap ada kejelasan akan hidupnya. 他想知道他将来生活如何。 Rasul Petrus dulu sama barangkali seperti kita saat ini. 过去的彼得可能跟我们现在的人一样， Hidupnya senantiasa dilanda oleh kekhawatiran. 所以生活中总是充满忧虑。 Tetapi dari apa yang ditulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 ini, 但是通过他在彼得前书第5章第7节所写的经文， menjadi bukti bahwa iman kepada Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia adanya. 这说明他对主耶稣的信心不会流于突然。 Yang kedua, 第二， apa yang perlu kita lakukan saat kita mengalami 当 kekhawatiran? 我们心中遇事，我们应该采取什么行动呢？ Yaitu adanya keyakinan akan pemeliharaan 所以 Tuhan. 我们应该相信有主的顾念。 Rasul Petrus mengingatkan saat kita berada dalam kekhawatiran, 彼得提醒我们，当我们忧虑的时候， kita bukan hanya diminta menyerahkan atau melemparkan kekhawatiran kita kepada 我们 Tuhan. 不但要把这个忧虑卸给或者交给主， Kita diminta untuk melangkah ke tahap berikutnya, 他要求我们有下一步的行动， yaitu adanya keyakinan akan pemeliharaan 就是 Tuhan. 我们要相信有主的顾念。 Kata memelihara dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan kata memperhatikan atau memperdulikan. 顾念在原文中被解释成是说注意和关心。 Jadi saat kita dilanda kekhawatiran, 所以当我们心中充满忧虑的时 lalu 候， kita menyerahkannya kepada Tuhan. 然后我们把它卸给主， Hal ini merupakan tindakan adanya keyakinan dalam diri kita. 这是因为我们相信主的顾念， Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. 我们知道主一定会帮助我们， Kita yakin bahwa Tuhan akan memelihara 我 kita. 们知道主一定会顾念我们， Kita yakin bahwa Tuhan akan memperhatikan kita. 我们相信主一定会关心我们， Kita 注意我 yakin 们。 Tuhan yang kita percaya mempedulikan hidup 我们 kita. 相信我们所信的耶稣能够关心注意我们。 Membicarakan tentang pemeliharaan Allah, 提到
主的顾念。 Maka nasihat Rasul Petrus ini lahir dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus. 彼得是通过他与耶稣同行，得到了一个宝贵的经验。 Ia mengalami sendiri bagaimana Allah memelihara orang-orang pilihannya. 他亲身经历到主怎样顾念跟从他的人。 Kalau kita membaca keempat Injil, 如果我们读四福音书， kita akan menemukan bagaimana Petrus mengalami banyak mukjizat bersama dengan Tuhan Yesus. 我们看到吧，彼得怎样与耶稣同行，经历到很多的神迹。 Bahkan Rasul Petrus sendiri mendengar dan mengalami sebuah pengalaman indah bersama dengan Tuhan. 甚至呢，彼得亲眼看到，也亲身经历到与主同在的美好的经历， Khususnya dalam hal kekhawatiran. 特别是在忧虑的感觉这件事上。 Kepada Petrus dan juga kepada kita, 对彼得也对我们大家， Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kekhawatiran yang kita alami itu tidak akan pernah memperpanjang umur kita. 主耶稣告诉我们，我们所拥有的忧虑感不会使我们寿数增加一刻。 Bahkan kita diminta untuk melihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai. 他要我们看空中的飞鸟吧，也不种也不收， Bahkan tidak punya gudang untuk tempat menyimpan 甚 makanan. 至没有仓库储存粮食。 Tetapi Tuhan memelihara mereka. 但是上帝顾念他们。 Tuhan Yesus berkata, hidup kita jauh melebihi burung-burung itu. 有意思说，我们的生命比飞鸟贵重得多， Karena Bapa di surga menyediakan segala yang kita 因 perlukan. 为天父必将我们所需要的一切供应我们。 Apa yang Petrus alami tentang pemeliharaan Tuhan 这个彼得所亲身经历到的主的顾念， bukan hanya saat-saat di mana dia datang bersama dengan Tuhan Yesus atau selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. 不是说他与耶稣同行，或是耶稣还在世上的时候。 Namun setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini dan kembali ke surga, 当耶稣离开这世界，回到天上去的时候， Rasul Petrus ini pun mengalami akan pemeliharaan Tuhan. 彼得还亲身经历到主的顾念。 Ketika Rasul Petrus ditangkap dan dipenjara, 当使徒彼得被捉拿了，被关在监牢里， Tuhan mengirim dan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Rasul Petrus ini. 主差派天使来释放彼得出监。 Dari pengalaman ini kita dapat belajar tentang kekhawatiran. 从彼得所遇到的经历，我们可以学习有关忧虑。 Ingatlah, ketika kita khawatir, kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. 当我们忧虑的时候，我们应该相信主会顾念我们。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姐妹， COVID-19 ini sedikit banyak membawa kita kepada kekhawatiran hidup. 新冠疫情多多少少会使我们感到生活中有很多忧虑。 Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita perlu mewaspadai diri agar kekhawatiran yang berlebihan kita tidak lakukan. 在主的帮助下，我们应该意识到，我们不应该过度忧虑。 Kita juga perlu membedakan antara kekhawatiran dengan 我 kewaspadaan. 们应该把顾虑和警惕分开来。 Kekhawatiran yang berlebihan akan melemahkan iman kita. 过度的忧虑会削弱我们的信心， Kekhawatiran yang berlebihan juga akan membuat kita dapat meragukan akan kedaulatan Tuhan. 过度的忧虑也会使我们怀疑主的主权。 Sedangkan kewaspadaan 而警惕性呢， dan di dalam anugerah Tuhan 靠着主的恩典， itu akan memampukan kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. 我们可以按照应该有的来进行我们的日常活动。 Singkatnya, 简单的说， khawatir itu jangan, 我们不用忧虑， waspada itu perlu. 但是我们需要有警惕性。 Memasuki bulan Maret ini dan dalam perjalanan kita mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung dan Paskah. 我们进入3月份了，我们预备要纪念纪念受难节和庆祝复活节的时候， Kita patut bersyukur kepada Tuhan 我们应该感谢我们的主， karena pemerintah Indonesia telah mengizinkan aktivitas publik kembali beroperasi. 因为印度尼西亚政府允许社会活动可以恢复正常了。 Demikian juga dalam peribadatan di gereja. 同时呢，在教会的敬拜活动也可以恢 Mari 复 kita 了。 melihat ini sebagai anugerah Tuhan. 我们看这是主的恩典， Kita juga melihatnya sebagai satu kesempatan bagi kita untuk kembali datang di rumah Tuhan. 我们也看到这是一个
让我们回到主的圣殿中敬拜的好机会。 Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menata kembali kehidupan kerohanian kita. 这也是一个我们重新调整我们的属灵生活的宝贵的机会。 Mari kita dengan kewaspadaan datang kembali di rumah Tuhan. 让我们抱着很高的警惕心，重新回到主的殿中， Kita beribadah dan melayaninya. 我们一起敬拜，一起侍奉他。 Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹， Apakah yang sedang saudara khawatirkan? 现在你在为什么事感到忧虑呢？ Mari ingatlah akan firman Tuhan. 请你记住今天所听到的主的话， Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. 你把你一切的忧虑卸给主吧， Dan percaya bahwa dia akan memelihara hidup kita. 相信他将顾念我们的生活。 Kita ada kesempatan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. 这个时候，我们可以在主的面前祷 Saudara 告。 yang bisa berlutut, mari ambil waktu berlutut dan berdoa. 能够跪下的弟兄姐妹，请跪下来祷告。 Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita secara pribadi, 让我们通过个人祷告， menyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan. 向主倾心吐意。